Testing. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi bicara kita tentang tajuk besar sembahyang berjamaah. Ada 3 isi yang besar dalam tajuk ini dan kita masih baru dapat membaca isi yang pertama. Supaya tidak lupa, kita ulang baliklah isi yang pertama ini, iaitu hukum sembahyang berjamaah. Hukum sembahyang berjamaah selain daripada fardu Jumaat adalah fardu kifayah. Maksud fardu kifayah itu ialah ahli-ahli qaryah di tempat itu terlepas daripada dosa atau maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada di antara mereka yang menegakkan sembahyang fardu ini secara berjamaah di tempatnya, di tempat atau di tempat syiarnya, iaitu di masjidnya. Sekurang-kurangnya 2 orang ada tegakkan sembahyang berjamaah. Sekurang-kurang, tapi takkanlah kita nak ambil yang sekurang-kurangnya itu. Maka semua penduduk di tempat itu lepas daripada dosa. Kalau tidak ada tertegak satu waktu di dalam qaryah itu, satu waktu berjamaah itu tidak tertegak, maka seluruh penduduk qaryah itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah mereka itu bertaubat dengan segera dan berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosanya itu, iaitu meninggalkan sembahyang berjamaah sehingga tidak tertegak walaupun satu waktu. Itu dikatakan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang terus tidak mau menyertai sembahyang berjamaah, Nabi pernah mengancam mereka untuk bakar rumah-rumah mereka. Begitu sekali Nabi marahnya dengan sahabat-sahabat yang tidak mau menyertai sahabat yang lain sama-sama menegakkan solat secara berjamaah. Rupa-rupanya hajat Nabi nak bakar rumah mereka yang tak mau datang berjamaah itu tidak diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di rumah mereka itu ada kanak-kanak kecil. Kanak-kanak kecil itu tidak diberati dengan berjamaah. Di rumah mereka itu ada wanita-wanita. Wanita-wanita tidak diberati dengan berjamaah. Dengan sebab salahnya suami mereka tak nak berjamaah, tiba-tiba rumah mereka dibakar. Bagaimana kanak-kanak mereka? Bagaimana wanita-wanita mereka? Itu satu kezaliman. Maknanya ketua keluarga atau suami-suami yang tidak mau berjamaah itu, dosa mereka itu diselamatkan oleh anak-anak kecil mereka, sehingga rumah mereka terselamat daripada dibakar. Dosa mereka diselamatkan oleh wanita-wanita mereka, isteri-isteri mereka, dengan sebab isteri mereka, rumah mereka itu tidak lulus untuk dibakar. Tiba-tiba garang pula suami dengan isteri melempang, dengan anak melempang. Itu didakwa oleh anak-anak esok, didakwa oleh isteri-isteri mereka esok. Sebab itu katakan fardu kifayah. Jangan sampai satu waktu tidak tertegak di dalam satu qaryah itu secara berjamaah. Baik. Dan berjamaah fardu kifayah itu digalas oleh pertama sekali
orang laki-laki terkeluar, orang perempuan, wanita tidak digalas untuk tegakkan solat berjamaah. Tapi kalau mereka mahu untuk bersama-sama lelaki menegakkan fardu secara berjamaah, maka jangan dihalang, hendaklah dibawa mereka bersama. Ke atas lelaki pula syaratnya ada 4. Lelaki itu mestilah merdeka, bukan hamba, dan lelaki itu adalah bermukim, bukan dia musafir. Dan yang ketiga, lelaki itu adalah aqil baligh, sudah baligh. Aqil itu yang sempurna akalnya, itu yang ketiga. Dan yang keempatnya barulah baligh. Tidak digalas sembahyang berjamaah itu kanak-kanak yang belum baligh. Dia sudah baligh, barulah dia diletakkan di atas kepala mereka itu, tanggungjawab di atas mereka itu untuk tegakkan solat secara berjamaah. Habis. Itu yang kita dah baca pada siri yang lepas. Kemudian dalam kurungan 2 adalah lebih afdal, lebih baik berjamaah itu di masjid bagi orang laki-laki, iaitu sebaik-baik tempat untuk sembahyang berjamaah ini ialah di masjid-masjid mereka. Sebab masjid itu adalah syiar yang paling utama, yang menunjukkan ada atau tak adanya Islam di tempat itu. Tengok masjidnya. Dan di dalam masjid itu pula kena ada azan. Azan itu sebagai syiar akan tegaknya Islam di tempat itu. Ada azan. Kalau satu qaryah yang dikatakan penduduknya Islam tetapi tidak ada azan di tempat itu, maka syariat di tempat itu sudah tidak tertegak. Syariat Islam ataupun syiar Islam di tempat itu tidak tertegak. Kena ada azan. Bila ada azan, kena ada berjamaah di dalamnya. Ada banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan menjadi dalil tentang berjamaah di masjid, atau masjid itu adalah tempat yang paling afdal untuk kita datangi, tegakkan solat secara berjamaah. Antaranya sabda Nabi SAW, al-masjidu baitun likulli taqiyyin wa takaffalallahu liman bayyatahu birrauhah warrahmah wal jawaz ila ridwanillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula masjid itu ialah rumah bagi sekalian orang yang bertakwa. Hadis ni sengaja saya ulang-ulang sebut supaya tertancap dalam ingatan kita, dalam hati kita, tentang ingatan kita itu kepada masjid. Masjid adalah rumah bagi sekalian orang yang bertakwa. Wa takaffalallahu liman bayyatahu birrauha. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada sesiapa di kalangan hamba-Nya yang mendatangi masjid dengan 3 perkara. Pertama, birrauha, dengan ketenangan jiwa. Nak dapat bahagia, tenang jiwa, datang ke masjid. Kalau nak berserabut hati, banyak harta, banyak duit tapi tak tenang, tak usahlah datang ke masjid. InsyaAllah serabutlah hati. Na'udzubillah. Nak dapat tenang hati, kena datang ke masjid. Sebab itu jaminan daripada Nabi. Wa takaffalallahu man bayyatahu birrauha. Siapa yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya yang sentiasa didatangi, pertama jaminan yang akan diberikan kepada mereka ialah ketenangan jiwa. Yang kedua, birrahmah, dijanjikan dengan rahmat atau lempahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila dah dapat rahmat ini, bahagialah. Hamba yang dapat rahmat itu bahagialah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebab rahmat Allah itu adalah syarat untuk masuknya hamba itu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba bukan masuk syurga kerana banyak ibadatnya, bukan kerana banyak sembahyangnya, bukan kerana banyak puasanya, bukan kerana zikirnya, sedekahnya, bukan. Itu semua bukan. Yang dapat dia memasukkan syurga Allah ialah rahmat Allah. Adapun segala-segala ibadah itu difardukan ke atas itu untuk melayakkan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dah dapat rahmat Allah, barulah kita
layak untuk melangkahkan kaki ke dalam syurga Allah. Jadi jaminan yang kedua ini adalah sangat besar maknanya, sebab dapat rahmat Allah, dapat tiket untuk masuk ke dalam syurga Allah. Itu maksudnya. Dan yang ketiga, al-jawaz ila ridwanillah, diberi kemampuan untuk menyeberang titian siratal mustaqim di akhirat besok. InsyaAllah, tabarakallah. Besarnya tiga janji ini pada orang yang menjadikan masjid itu sebagai rumahnya yang sentiasa didatangi. Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan bahawa setiap 1000 orang yang melintas titian siratal mustaqim itu seramai atau seramai 999 orang akan tergelincir kaki mereka lalu jatuh ke punggung api neraka dan menggelongsor ke tengah-tengah sana. Yang lepas cuma seorang. Setiap 1000 yang lepas cuma seorang. Nak lepas itu macam mana? Datanglah ke masjid sebagai rumahnya yang sentiasa didatangi. Jadikan masjid itu sebagai rumahnya yang didatangi. Itu sebab seafdal tempat untuk kita menjaga solat secara berjamaah ini ialah di masjidnya. Banyak lagi keistimewaan kita datang ke masjid. Siapa yang datang awal ke masjid, tuan-tuan, datang awal tu makna besarnya sangat, tuan-tuan. Besar sangat maknanya. Sebelum azan dilaungkan, dia sudah duduk di masjid, dia sudah sembahyang sunat tahiyah masjid, sudah niat i'tikaf di dalam masjid, kemudian barulah dilaungkan azan. Orang ini dijanjikan cahaya yang terang benderang, lebih terang benderang daripada cahaya matahari di dunia ini. Besok di akhirat orang ini akan diberikan cahaya untuk diri dia dengan cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari di dunia ini. Hebat tak hebat orang datang awal? Tapi tuan-tuan tak tengok saya selalu datang awal, tengok tak ada orang datang lagi. Bukan riak, tuan-tuan, nak ajak tuan-tuan supaya cepat datang ke masjid. Ada yang cepat datang masjid duduk sembang pula. Ya Allah, nak aku tampar rasanya. Orang dah datang sembahyang tak payah masjid ni masih sembang. Azan pun masih sembang. Orang qabliyah pun masih sembang. Bukan salah ibu mengandung, tapi nasib celaka badan dia. Na'udzubillah. Dalam surah Al-Maidah ada sebut, sesiapa yang bercakap-cakap, terus bercakap-cakap ketika azan dilaungkan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka ini adalah orang yang tidak berakal. Mereka fahum la ya'qilun. Mereka adalah orang yang tidak berakal. Orang yang tak berakal tu bahasa lembut, tuan-tuan. Allah menyebut bahasa lembut, tidak berakal. Bahasa kasarnya apa? Orang gila. Allah, ittakhazuhum la'iba wa lahwa zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka terus bercakap-cakap, dijadikan azan itu sebagai bahan main-main je. Macam biasa dengar lagu-lagu je. Macam itu. Padahal azan itu adalah syiar Islam yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ajakan Allah yang diwakilkan kepada muazzin supaya dilaungkan, ajak mereka itu datang ke masjid. Tiba-tiba dah dengar azan, masih juga bercakap-cakap. Saya nak menyatakan isi hati saya rasa tak seronok datang masjid Melayu ni, sebab ada orang azan ada orang cakap-cakap. Baru ni lapaskanlah, terpaksa keluarkanlah apa yang terbuku dalam hati. Orang sudah sembahyang qabliyah masih juga bercakap-cakap. Apa nak jadi? Alah, itu sunat je, Ustaz. Sedang jawapannya, itu sunat. Sunat itulah yang menyempurnakan pahala wajib kita. Yang sunat itu menyempurnakan pahala wajib. Baik, siapa yang datang ke masjid sebelum azan dilaungkan, mereka dijanjikan pahala yang sangat terang, lebih cerang daripada cahaya matahari. Siapa yang datang ke masjid sampai ke masjid azan sedang dilaungkan, mereka dijanjikan cahaya seterang cahaya bulan di malam purnama. Terang,
Cahaya bulan di malam pertama teranglah tuan-tuan dia. Siapa yang sampai ke masjid tiba-tiba azan dah habis, mereka juga dijanjikan dengan cahaya seterang cahaya bintang. Gedik-gedik datang mendung hilang. Lepas mendung datang lagi cahaya gedik hilang. Tapi ada cahaya. Orang ni ada cahaya sebab dia datang ke masjid itu. Walaupun azan dah habis, tapi dia dijanjikan juga dengan cahaya yang terang benderang. Siapa yang tak nak datang ke masjid walaupun dah dengar azan, siaplah black metal, gelap gelita. Tuan-tuan nak gelap gelita? Tuan-tuan tidaklah, sebab tuan-tuan datang ke masjid walaupun azan dah habis. InsyaAllah janji cahaya seperti cahaya bintang dapat juga. Yang susah ni tak nak datanglah tuan-tuan. Itu keistimewaan masjid, kita datang awal sebelum azan dilaungkan. Kecuali kalau kita ada sesuatu yang masyaqqah, yang menjadikan keuzuran, kita datang lambat sesekali tak apa, sesekali. Tapi asal datang masjid lambat, asal datang masjid lambat, asal lambat datang masjid. Bila nak cepatnya? Bila nak dapat peluang janji dapat cahaya terang seterang cahaya matahari, lebih terang daripada cahaya matahari? Datang tak datang, awalkan sikit, programkanlah waktu kita itu, jadualkan waktu kita itu supaya dapat hadir cepat ke masjid. Bukan nak kata 4-5 jam, dapat 15 minit 20 minit lebih awal pun dah, Masya Allah, Tabarakallah, kita dapat masuk tahiyat masjid, iktikaf dalam masjid, kemudian tunggu azan. Dalam azan kita jawab pula azan. Dalam azan itu ada keemasan, waktu keemasan. Sabda Nabi SAW, sesiapa yang mendengar azan kemudian dijawab seperti mana yang dilaungkan oleh para muazzin itu. Kemudian selepas azan dia berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selepas berselawat kepada Nabi, sekali selawat kemudian dibaca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai habis. Khullat lahu syafaati yaumal qiyamah. Wajib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dapat syafaat aku di hari kiamat. Apa yang kita nak harapkan kalau bukan syafaat Nabi di hari kiamat besok, tuan-tuan? Asbab untuk dapat kita syafaat Nabi ni antaranya ialah datang awal ke masjid, duduk, lepas duduk kita dengar azan. Dalam azan tu kita jawab, jangan bersembang, jangan bercakap. Dah jawab sampai habis, kemudian kita selawat kepada Nabi. Hadis itu mengatakan sekali sebelum berdoa hendaklah selawat kepada aku. Bila selawat kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurangnya. Nak elok tambah wa ala ali Muhammad, kemudian baru baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Baca doa lepas azan. Wajib ke atas mereka itu syafaat aku di hari akhirat. Tapi yang anehnya, dah dengar azan tak mau jawab. Bila tak jawab, duduk sembang, ataupun sambil jawab sambil sembang. Jawab juga, lepas habis jawab sembang, sambung sembang, nanti berhenti jawab sembang, sembang jawab sembang. Oh, itu dapat apa? Tidak menghayati keagungan laungan azan itu. Hayatilah. Sebab azan ini tidak pernah terputus berkumandang di muka bumi Allah ini. Walaupun satu saat tidak akan terputus, sentiasa bergema azan. Kalau bermula kan kita mula daripada negara kita lah sebagai mula subuh, dia akan membawa ke sebelah mana, ke sebelah Thailand, ke sebelah Kamboja, ke sebelah Pakistan, Afghanistan, terus sampai belum sampai ke tepi langit sana, tempat kita dah subuh semula dah azan lagi lah. Jadi tidak pernah berhenti azan. Satu-satunya laungan menyebut kalimat Allah yang tidak pernah berhenti ialah laungan azan. Begitu hebatnya. Tapi kita tidak memandang hebat. Dengar azan kita bercakap-cakap. Sesekali nak kena cakap kerahlah tuan-tuan ya. Supaya ingat betul, jangan bercakap-cakap ketika azan. Ada dua benda yang Nabi sangat takut berlaku kepada umatnya. Ada dua perkara yang Nabi sangat takut. Takut mati mereka itu tertanggal atau tercabut iman daripada badan mereka. Ada dua yang Nabi bimbang sebagai sebabnya.
Sebab pertama ialah bila azan duduk bercakap-cakap, kemungkinan matinya besok akan tertanggal iman daripada badan dia. Dan sebab yang kedua yang Nabi bimbang ialah derhaka kepada kedua ibu bapa, bercakap keras dengan bapa dan mak, bercakap sampai tunjuk tangan, mak tunjuk tangan macam ni depan muka mak dengan muka bapa. Takut orang ni kalau tak taubat mati dalam keadaan tertanggal iman daripada badan mereka. Derhaka pada ibu bapa setanding dengan bercakap-cakap ketika azan, bersembang-sembang yang lara dalam azan. Dosanya tu bercakap-cakap dalam azan setanding dengan derhaka pada ibu bapa. Tapi kita tak ingat, macam seronok je bercakap-cakap masa azan. Itu kehebatan di masjid. Azan, ada azan sebagai syiar Islam yang paling utama. Lalu kita datang, kita memuliakan, mendatangi syariat Islam, mendatangi syiar Islam itu. Ada banyak lagi lah tuan-tuan dia tentang kehebatan di masjid ini. Antaranya lagi, sesiapa yang datang ke masjid setiap satu langkah kanan akan dinaikkan darjahnya, setiap langkah kiri akan dihapuskan dosanya. Kaki kanan naikkan darjat pahala, kaki kiri menggugurkan dosa. Ada berapa ribu langkah antara tempat kita ke masjid kita. Walaupun kita datang naik kereta ya, tak berjalan, tapi malaikat sesungguhnya tahu berapa langkah antara rumah kita dengan masjid yang kita datangi itu. Nak tahu tak apa juga, dah sampai ke masjid, tinggal kita balik nanti berjalan, cuba bilang. Sampai rumah datang balik tengok nak ambil kereta, sampai ambil masuk kereta dah tak ada. Bau padan muka. Okey, terima kasih. Faham ya? Segak so ni. Allahu Akbar. Okey dah tuan-tuan, slow down baliklah ya. Slow sikit lagi. Ingat ya tuan-tuan dia, saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, adalah satu lagi zikir yang saya dah pernah sebut dulu dan dalam azan tu, yang ada dalam banner tu. Siapa yang berzikir ketika muazzin menyebut 4 kali asyhadu, yamhullahu bihi minal khataya, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang lalu. Berzikir ketika muazzin menyebut 4 kali asyhadu, 2 kali asyhadu alla ilaha illallah, sebab itu akan diulang sebanyak 2 kali, dan 2 kali asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang 2 kali asyhadu alla ilaha illallah tu kita jawab, kita zikir dengan wa ana asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian asyhadu yang kedua, sebaik-baik muazzin menyebut asyhadu yang kedua, kita terus jawab wa ana asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu yang ketiga, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita akan jawab wa ana asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadir rasula wa bil islami dina. Asyhadu yang keempat pun kita jawab begitu, wa ana asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Habis itu habislah ucapan daripada muazzin. Dah habis ucapan muazzin, lalu kita jawab apa yang diucap oleh muazzin itu, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sebelum ada jawapan itu yang dilakukan oleh muazzin, pada 4 kali asyhadu ni kita ada zikrullah, ada zikir pada Allah. Siapa yang berzikir dengan Allah begitu, yamhullahu bihi minal khataya, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kan satu ruang, satu peluang yang sangat besar. Lepas tu bila dah habis, kita baca selawat, kita berdoa pada Allah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Apa dijanjikan kalau dapat macam itu? Wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib orang tu dapat syafaat aku di hari kiamat. Itulah tali menali yang menyebabkan masjid itu adalah satu tempat yang paling afdal untuk kita datangi berjamaah. Adalah lebih afdal berjamaah di masjid bagi orang lelaki, orang perempuan
afdalnya di rumah. Tapi kalau nak datang ke masjid bersama lelaki-lelaki, jangan dihalang, kata Nabi. Seafdal tempat wanita bersembahyang ialah di rumah mereka. Tetapi kalau mereka mohon untuk sama-sama lelaki berjamaah di masjidnya, maka jangan dihalang. Ajaklah mereka, sebab mereka sudah nak pergi. Tambah-tambah lagi kalau masjid ada program seumpama majlis ilmu dan sebagainya, dialu-alukanlah wanita-wanita ini datang ke masjid. Bila mereka datang ke masjid, ruang dan peluang pahala sama dengan laki-laki. Habis. Okey, masuk pada kurungan yang ketiga. Sembahyang jamaah bagi fardu Jumaat adalah fardu ain. Ni bukan fardu kifayah lagi ni. Bila saya kata fardu Jumaat, hukum tegaknya menegakkan fardu sembahyang fardu Jumaat itu adalah fardu ain ala kulli muslimin. Wajib ain, wajib tiap-tiap seorang. Tadi fardu kifayah wajib secara jamaah. Orang buat, aku tak bayar. Macam itu. Tapi kena fardu Jumaat, tak ada istilah orang buat aku tak bayar. Di pelangkung dia malaikat esok tak nak datang sembahyang berjamaah. Lelaki jugalah. Ya, digalas fardu Jumaat ini untuk orang lelaki-lelaki. Wanita-wanita tunai sembahyang fardu Jumaat hukumnya sunat je, bukan fardu ain. Fardu ain adalah untuk lelaki. Wanita sunat. Walaupun sunat, oleh kerana hebatnya fardu Jumaat ini, apabila datang seorang wanita sudah sama-sama sembahyang fardu Jumaat, walaupun hukumnya sunat, tetapi sunat itu memansuhkan yang wajib, memansuhkan yang fardu. Wajib atas dia sembahyang fardu zuhur, sunat wanita sembahyang fardu Jumaat. Tetapi apabila sudah ditunaikan fardu Jumaat ini oleh wanita, maka yang sunat itu mampu menggugurkan yang fardu, menggugurkan yang wajib. Tengok besar tak besar sembahyang fardu Jumaat ini. Dia balik tak payah lagi sembahyang fardu zuhur, walaupun sembahyang fardu zuhur pada wanita itu adalah wajib. Sembahyang fardu Jumaat adalah sunat. Yang sunat menggugurkan yang wajib. Habis. Dan ingat juga bahawa sembahyang fardu Jumaat ini hendaklah jangan ditinggalkan rawatibnya. Hukum rawatib sembahyang fardu Jumaat adalah mengikut hukum rawatib sembahyang fardu zuhur. Qabliyah ada 4 rakaat Jumaat, dan ba'diyah Jumaat juga ada 4 rakaat. Yang 2 rakaat qabliyah itu sunat muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Boleh dibuat dengan satu takbir, satu salam. Yang muakkad dengan ghairu muakkad itu campur jadi satu, dengan satu takbir, satu salam. Sama ada nak buat satu tasyahud atau 2 tasyahud, boleh saja. Yang tak boleh, dua-dua tak buat. Okay. Tetapi afdalnya 2 rakaat satu salam, dan bangun lagi 2 rakaat satu salam. Yang itu mungkin tak sebab waktu lah, tak cukup waktu. Eloklah satu takbir, 4 rakaat satu salam. Buat 2 tasyahud lah, 2 tahiyat. Ba'diyahnya juga, ba'diyah Jumaat juga begitu, 4 rakaat. 2 rakaat itu muakkad, 2 rakaat lagi ghairu muakkad. Ulama-ulama fiqh ni pula, sebab pentingnya qabliyah ni, qabliyah zuhur atau qabliyah Jumaat, mana-mana orang yang terlepas qabliyah 4 rakaat, dia jangan bimbang, dia jangan risau, sebab bila yang terlepas itu boleh bawa selepas sembahyang fardu Jumaat. Kumpulkan qabliyah dengan ba'diyah Jumaat itu menjadi 8 rakaat. Usalli sunnata samaniyata rakaatin qabliyah wa ba'diyah Jumaat lillahi ta'ala. Aku sembahyang 8 rakaat qabliyah dan ba'diyah Jumaat kerana Allah Ta'ala. Satu takbir, satu salam, tak payah baca surah pun tak apa. Habis Fatihah rukuk, habis Fatihah rukuk sampai 8 kali, tak payah baca surah. Tapi kalau mampu baca surah, afdallah. Sampai begitu sekali ruang yang diberikan kepada orang yang tertinggal. Bukan tinggal dengan sengaja, dia memang tak sengaja nak tinggal, ada masalah sehingga tertinggal, tak sempat nak buat qabliyah Jumaat, maka boleh dibawa selepas daripada Jumaat, jadi 8 rakaat. Allah, tak ada orang buat ustaz, tak apa, cerita dulu
dengar dulu kan, mudah-mudahan dah dengar, dah tahu hukum, tahu ilmu, terbuka hati untuk buat. Kalau kita tak buat pun mudah-mudahan anak cucu kita buat. Sampai gitu jangkauan waktu anak cucu kita buat. Allahu Akbar. Itu kata sembahyang fardu Jumaat, fardu ain. Ia tidak terhasil jika seorang itu mendapati kurang daripada satu rakaat. Maksud kurang daripada saat rakaat ini, dia datang sebagai orang masbuk, masuk sembahyang fardu Jumaat, dia tak dapat rukuk bersama imam dalam rakaat yang kedua. Rakaat pertama dah lepas dah, masuk tengok dah rakaat pertama dah lepas, tinggal rakaat kedua. Takbir imam dah siap rukuknya, kita turun pada rukuk, imam bangun daripada rukuk di bawah i'tidal. Itu kita tak dapat rukuk bersama imam. Bila tak dapat rukuk bersama imam dalam rakaat yang kedua, kita tidak dianggap, tidak ditarik sebagai orang yang dapat satu rakaat pun dalam sembahyang Jumaat itu. Tapi kalau kita dapat rukuk bersama imam dalam rakaat yang kedua, kita dapat satu rakaat, walaupun kita tak sempat nak baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, rukuk, dapat rukuk sama imam, alhamdulillah, dapat kita satu rakaat. Bila dapat satu rakaat, nanti imam salam, kita bangun genapkan satu rakaat sahaja, sebab kita dah layak dapat Jumaat dengan sebab satu rakaat yang kita dapat tadi. Tapi kalau tak dapat satu rakaat, kosong rakaat, masuk kosong rakaat tu, kita masuk imam dah selesai rukuk yang kedua, habis tak dapat. Bila begitu jadinya, maka makmum yang masbuk ini wajib dia menyempurnakan empat rakaat. Ini disebut dalam kaedah usul fiqh mazhab Imam Syafi'i, dikatakan sebagai nawa bila solla bila nawa. Nawa tu niat Jumaat, tapi sembahyang Jumaat tak ada. Yang ada 4 rakaat sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tapi dia tak niat sembahyang Jumaat, tapi solatnya sembahyang zuhur. Niat tanpa solat tanpa niat. Faham? Dia bangun, dia genapkan 4 rakaat tanpa mengubah niatnya tetap juga aku sembahyang fardu Jumaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Rupa-rupa tak dapat rakaat. Bila dah salam, dia bangun Allahu Akbar, buat 4 rakaat. 4 rakaat tu fardu zuhur lah, tapi tak niat, tak payah niat fardu zuhur, ubah saja rakaatnya daripada 2 kepada 4. Itu bagi orang yang tidak dapat satu rakaat dalam sembahyang fardu Jumaat. Okay. Tidak terhasil jika seseorang itu mendapati kurang daripada satu rakaat. Mungkin sujud dia dapat bersama lah kan, sujud, duduk untuk sujud, dia dapat bersama imam, tapi tak dapat rakaat sebab dia tak dapat rukuk bersama imam rakaat kedua. Itu maksudnya. Ya, berselisih tak dapat, selisih pun tak dapat, dia hendaklah sempat rukuk bersama imam. Kalau selisih dia turun, imam naik, bye-bye imam, kita tengah jalan tak dapat rukuk sama imam. Itu kadang-kadang kita sedih jugalah kan, ada imam tapi bukan sembahyang Jumaat lah kan, sembahyang fardu ni atas ustaz je, bukan ramai, paling-paling banyak pun 2 saf kan. Adalah sahabat kita datang lambat sikit lah, dia menjadi orang yang yang masbuk rakaat pertama, tapi dia tertinggal takbir bersama imam. Okay, bila dia masuk, imam dah Allahu Akbar nak rukuk, takbir rukuk, dia pun baru masuk, terkejut-kejut, termengah-mengah dia nak kejut supaya dapat rukuk sama imam. Imam pula tak tahu, yang macam biasa terus sami Allahu liman hamidah. Tunggulah kejap, kalau kita perasan, tunggu kejap, panjangkan bacaan rukuk itu daripada 3 kepada 5 atau kepada 7 kali, ulang, meraihkan yang baru datang tu supaya sempat takbir dan rukuk bersama imam, supaya dapat rakaat dia. Kita raihkan, dia lambat tapi kita raihkan. Apa hukumnya tu Ustaz? Hukumnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat satu hari Nabi Abu Bakar terlewat datang. Bukan sengaja nak lewat, Abu Bakar keluar dari rumah, sampai di depan rumah dekat jalan ada orang tua bertongkat, jalan perlahan-lahan.
lalu dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar. Lambatlah gedegi, lambat. Sampai waktu iqamah, Abu Bakar belum lagi dalam masjid. Tapi Nabi kata, teruslah iqamah. Bila dah iqamah, Nabi dah mula sembahyang, Abu Bakar sampai depan masjid. Bila nak diajak orang tua tu ke masjid sembahyang sama-sama, aku bukan Muslim, aku Yahudi, kata dia. Dia ni Yahudi. Oh ya Allah, tak apa, berjalanlah pelan-pelan masjid ya. Abu Bakar terus masuk dalam masjid. Ya. Nabi diperlihatkanlah, namun ada mukjizat Nabi, bukan mungkin, memang ada mukjizat lah. Aura Nabi tu, dia nampak Sayyidina Abu Bakar sedang berjalan, Nabi panjangkan rukuknya untuk memberi ruang, peluang pada Abu Bakar supaya dapat sempat rukuk bersama Nabi. Bila dah masuk masjid, Nabi Abu Bakar rukuk bersama Nabi. Kemudian bangunnya Nabi itu menyebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Sebelum itu bacaan rukuk bukan Sami Allahu liman hamidah, tapi masa itu Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memuji-muji kerana dapat rukuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar bila dapat rukuk bersama Nabi, dia kata, alhamdulillah, aku dapat rukuk bersama Nabi. Alhamdulillah. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abu Bakar puji Nabi dalam rukuk, Nabi Muhammad bangun, jawab pujian Abu Bakar itu. Allah mendengar hambanya yang memuji-muji Allah tadi. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Daripada hari itu berubah bacaan rukuk kepada Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tapi nak jadi cerita, imam meraihkan makmumnya yang lambat tu ditunggu dalam rukuk. Tu kalau imam sedar ada makmum yang lambat, tunggulah sekejap dalam rukuk. Makmum sabarlah kan, supaya yang datang tu dapat rukuk, dapat rakaat. Dah dekat dah, imam tak peduli juga. Sami Allahu liman Allah. Sampai hati kau, imam tak nak tunggu aku. Kesian. Sampai hati kau, imam tak nak tunggu aku. Tambahkan sekali, 2 kali lagi supaya aku dapat rukuk bersama kau. Tapi kadang-kadang ada juga imam yang tertipu macam mana, dia tunggu makmum dah sampai tempat sembahyang, dia bentang sejadah 2-3 kali, tak betul-betul. Tak usahlah buat main-main macam itu kan, orang senang tunggu, dia duduk bentang, tak betul, langkah lagi bentang, imam buat fed down lah. Sami Allah juga. Masya Allah. Itulah indahnya sembahyang, saling meraihkan antara imam dengan makmum. Baik, balik semula pada kurungan yang ketiga. Sembahyang jamaah bagi fardu Jumaat adalah fardu ain. Ia tidak terhasil jika seorang itu mendapati kurang daripada 1 rakaat. Habis. Perkara 2, kelebihan sembahyang berjamaah dikira berhasil apabila terdapat seorang imam dan seorang makmum yang sempat bersama-sama imam sebelum imam memberi salam. Tapi taklah penuh ya, sekurang-kurang dapat pahala berjamaahnya ada 2 orang. Sekurang-kurang ada 2 orang, di mana pun dia sembahyang berjamaah, sekurang-kurangnya 2 orang dapat pahala berjamaah. Tapi tak setara lah, tak samalah dengan sembahyang di masjid. Sembahyang bawah pokok ke, kat kebun ke, kat sampan ke, masa mengair mancing kan, masa waktu dia sembahyang ada 2 orang, 3 orang sembahyang berjamaah, cantik tu ya, terhasil dapat pahala. Ataupun dia datang kemudian, makmum datang kemudian ya, takbir imam dah duduk tasyahud akhir dah, dia takbir, dia tokong ikut imam duduk tasyahud akhir, dia duduk, imam pun salam pun dapat pahala jamaah. Hatta dia takbir, imam pun Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, imam dah salam, tapi masa dia takbir, imam masih dalam sembahyang. Itu pun ikut pandangan yang kedua, katakan dapat pahala berjamaah. Macam itu sekali ya. Cuba kita tengok di sini ada ikhtilaf lah keterangan. Muka surat 176. Syekh Ramli dan Ibnu Hajar Al-Asqalani bertentangan pendapat mengenai penyertaan takbir makmum dan salam imam ini.
Syekh Ramli berpendapat bahawa sembahyang makmum tersebut tidak terhasil secara berjamaah dan tidak terhasil secara individu. Manakala Ibnu Hajar pula berpendapat bahawa sembahyang makmum itu terhasil atau sah secara berjamaah. Itu dua pandangan yang sudah berbeza. Tapi yang dua pandangan ni kita kumpulan Syafi'i dia lebih ramailah dia mengambil pandangan Ibnu Hajar ni. Dia tetap juga dapat pahala berjamaah walaupun tak sempat bersama imam bersama imam dalam apa tu dalam duduk. Manakala Ibnu Hajar pun berpendapat bahawa sembahyang makmum itu terhasil atau sah secara berjamaah, tapi Syekh Ramli kata tak terhasil. Ya, saya ulang balik, Syekh Ramli dan Ibnu Hajar bertentangan pendapat. Kedua-dua syekh ni adalah dalam mazhab Syafi'i juga. Ya, kedua-dua sudah bertentangan pendapat mengenai penyertaan takbir makmum dalam dan salam imam. Syekh Ramli berpendapat apa ini berlaku bahawa sembahyang makmum tersebut tidak terhasil secara berjamaah dan tidak terhasil juga secara individu. Manakala Ibnu Hajar berpendapat bahawa sembahyang makmum itu terhasil atau sah berjamaah secara berjamaah. Pandangan yang kedua. Ya, kalau kita takbir imam masih dalam sembahyang, kita masih dapat pahala berjamaah walaupun sikit. Tapi kalau imam dah salam, kita takbir, tak adalah imam dah salam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, salam yang pertama. Okey, salam yang pertama untuk rukun. Imam masih dalam perbuatan rukun. Habislah cerita tentang tajuk kecil hukum sembahyang berjamaah dan perkara yang bertali-mali dengan dia. Kena masuk kepada tajuk kecil yang kedua, niat berjamaah. Tuan-tuan, saya rasa niat ini kita tangguhlah pada waktu yang akan datang. Tapi bulan 2 ni ada satu waktu je lah, sebab cuma 28 hari sebulan kan. InsyaAllah bulan 3 ada ruang kalau kita nak buat 2 kali sebulan. Tapi yang tetapnya sekali lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan 3 ataupun dalam bulan Syaban, bulan akhir sebelum kita Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Sebarang kesilapan anak mohon istighfar dan mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, terutama pada tuan-tuan lah yang saya macam terkuat video tadi last terkuat sikit dia punya videonya. Tapi mudah-mudahan ada kesan, ada manfaat dah buat kita. Lepas ini saya agak harap lah tidak ada orang sembang-sembang, cakap-cakap masa azan, tidak ada orang bercakap-cakap masa kita sembahyang qabliyah. Sama-samalah kita sembahyang qabliyah, sebab sembahyang sunat itu adalah pelengkap ataupun penampung bagi segala kekurangan sembahyang fardu kita. Dia tengok sembahyang sunat kita macam mana, ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, macam mana nak ditampung ni? Benda tu tak ada. Yang berlubang tetap berlubang. Masya Allah, ruginya. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesilapan tutur bahasa dan sebagainya. Dan kita tangguhkan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.